Umum mengetahui ketika ini Malaysia sedang berdepan dengan cuaca panas. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, beberapa kawasan telah mencatatkan suhu sehingga 35 hingga 37 darjah Celsius. Lantaran itu, pada awal bulan ini Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, telah mengeluarkan arahan kepada semua institusi di bawah bidang kuasanya agar menangguhkan semua aktiviti luar di kawasan terbuka kerana dikuatiri memberi komplikasi kepada kesihatan murid. Dengan arahan itu, latihan-latihan sukan terutamanya yang perlu dijalankan di kawasan padang kini tidak langsung dapat dijalankan kerana tiada sebarang aktiviti luar boleh dilaksanakan di semua premis dan fasiliti di bawah pengawasan KPM. Begitu juga dengan latihan bola sepak peringkat akar umbi di bawah program pembangunan bola sepak negara NFDP yang kini terjejas akibat arahan terbaharu KPM itu dan ianya telah berlanjutan hampir sebulan. Jadi adakah KPM yang diterjui Menterinya Fadlina Siddiq melihat cuaca panas ini menjadi penghalang untuk aktiviti sukan dijalankan? Jika cuaca panas ini berpanjangan selama 4 hingga 5 bulan, bermakna sepanjang tempoh itu tiada sebarang aktiviti sukan di luar dan terus tidak dibenarkan untuk berlaku. Setakat ini masih belum ada sebarang penyelesaian tuntas daripada pihak berkenaan. Haziq Tarmizi, seorang rakyat Malaysia berada di Doha, Qatar yang kini bertugas sebagai jurulatih akar umbi di Akademi PSG memberi penjelasan mengenai suhu panas di negara tersebut berbanding negara Malaysia. Suhu panas itu bukanlah sepanjang hari. Di sini kami mulakan latihan jam 4.30 petang. Waktu itu matahari pun dah mula turun, maghrib jam 6 suku. Kebiasaannya latihan boleh berlanjutan sehingga pukul 8.30 malam, ujar Haziq yang sudah menetap di Qatar selama 10 tahun. Latihan pada waktu petang sepatutnya tidak menimbulkan masalah sebab matahari mula terbenam dan suhu pun dah menurun. Waktu pagi pun boleh jika latihan itu dimulakan pada awal pagi. Yang penting adalah mendidik murid atau pelatih ini untuk minum air yang mencukupi. Terlalu berlebihan pun tidak bagus. Begitu juga dengan penjagaan pemakanan, galakkan mereka makan buah-buahan yang tinggi kandungan air. Maka mereka akan kekal hidrasi dan tidak timbul isu tidak boleh bersukan di musim panas. Kami di Akademi PSG setiap 10 minit akan hentikan latihan untuk rehat minum air, maka momentum latihan itu dapat dikekalkan dan pelatih kanak-kanak ini tidak hilang sentuhan. Malah di bulan puasa pun latihan masih berjalan. Tidak ada alasan ibadah terganggu di akademi ini. Tindakan KPM itu hanya akan menjadikan kanak-kanak generasi hari ini manja dan kuat beralasan. Haziq juga sempat menitipkan nasihat buat KPM agar melaksanakan kajian terperinci sebelum mengeluarkan sesuatu arahan kerana dikuatiri pembangunan sukan di peringkat akar umbi atau lebih spesifiknya di sekolah tidak terjejas. Haziq Tarmizi berbaju merah kiri ketika mengendalikan sesi latihan di waktu petang di Doha, Qatar. Saya harap pihak KPM perlu lebih teliti dan buat keputusan berdasarkan kajian terperinci. Bekerjasamalah dengan pelbagai pihak seperti Majlis Sukan Negara, MSN dan Institut Sukan Negara, ISN yang lebih memahami bidang sains sukan. Tambahnya lagi, lebih banyak negara di Timur Tengah yang suhunya jauh lebih panas daripada Malaysia. Masih banyak alternatif lain. KPM perlu lebih kreatif dalam menangani sesuatu situasi. Ketika ini difahamkan latihan kawasan terbuka di semua sekolah sukan Malaysia, SSM dan sekolah sukan negeri, SSN, telah ditangguhkan dan ia ternyata memberi masalah kepada pembangunan atlet-atlet muda kerana tiada garis panduan yang jelas dikeluarkan oleh pihak atas. Malaysia tidak memerlukan pemimpin yang hanya berfikiran selapis dan kemudian membuat keputusan yang tidak realistik. Belum ada kanak-kanak yang mati kerana bermain bola sepak di negara yang suhunya jauh lebih panas seperti di Timur Tengah dan Afrika. Apa yang penting adalah memberi didikan sebaik mungkin tentang hidrasi dan penjagaan kesihatan. Terima kasih kerana menonton. Berikan pendapat dan komen anda mengenai video yang admin sampaikan. Admin akan adaptasi untuk menjadikan video lebih menarik. Jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.